Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan pengajaran harian ataupun lesson plan bagi subjek Human Anatomy and Physiology. Kod bagi subjek ini ialah QSU 3033. Tajuk yang kami buat ialah Sistem Otot dan Rangka. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang, iaitu saya sendiri, Abdul Qayyum Afifi bin Mazri, Putri Ayu Syazwani binti Afizam, dan Muhammad Khairul Ikmal bin Zuraidi. Pensyarah kami bagi mata pelajaran Human Anatomy dan Fisiologi ialah Dr. Ruhaibah Yazani binti Tengah. Okey, kita teruskan lagi dengan pembentangan rancangan pengajaran harian. Tarikh 31 Disember 2021, hari Jumaat. Masa iaitu daripada 8 pagi sehingga 11 pagi. Tingkatan 4 Sains Sukan. Jantina murid ialah lelaki dan perempuan dan bilangan murid adalah seramai 30 orang. Tunjang pembelajaran ialah tunjang 2 Anatomi dan Fisiologi, manakala tajuk pembelajaran ialah Sistem Otot dan Rangka yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran Sains Sukan tingkatan 4. Okey, fokus pembelajaran ialah yang pertama iaitu lekatan otot. Lekatan otot proksima dan lekatan distal. Yang kedua ialah 3.6 iaitu interaksi otot dalam pergerakan rangka. Interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka ini akan dipecahkan lagi kepada 3.6.1 iaitu saling tindakan otot-otot agonis, antagonis dan sinergis, dan 3.6.2 iaitu peranan otot dalam pergerakan. 3.7 pula ialah pengucupan otot rangka. Pengucupan otot rangka akan dibahagikan lagi kepada iaitu 3.7.1 jenis-jenis pengucupan otot iaitu isometrik, isotonik dan isokinetik. 3.7.2 ialah contoh-contoh pergerakan yang melibatkan setiap jenis pengucupan otot rangka, dan 3.7.2 iaitu laju pengucupan sama ada sentak cepat ataupun sentak lambat. Pengetahuan awal pelajar ialah yang pertama 3.1 iaitu pengenalan. 3.1.1 iaitu komponen-komponen. Komponen yang pertama ialah fiber otot, tisu penghubung dan tendon. 3.1.2 ialah fungsi otot, iaitu otot yang menghasilkan pergerakan, otot yang mengekalkan postur, otot yang menstabilkan sendi dan otot yang menghasilkan haba. Manakala jenis-jenis otot pula ialah otot rangka, otot licin dan otot kardiak, manakala 3.3 ialah ciri-ciri otot dan rangka. Objektif pembelajaran pula ialah di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat dari segi psikomotor, yang pertama, membezakan antara lekatan proksima dan lekatan distal. Yang kedua ialah menyatakan interaksi otot dalam pergerakan rangka. Manakala dalam aspek kognitif pula ialah yang pertama, menjelaskan peranan-peranan otot yang bertindak secara berkumpulan melibatkan agonis, antagonis dan sinergis. Yang kedua ialah murid dapat menghubungkait peranan otot dalam pergerakan rangka. Dan yang ketiga, murid dapat membezakan antara 3 jenis pengucupan otot bersertakan contoh. Manakala dari aspek efektif pula ialah murid dapat mengenal pasti jenis fiber otot yang digunakan bagi sesuatu pergerakan. Yang kedua, murid dapat menghurai ciri fiber otot sentak dan ciri fiber otot sentak cepat dan sentak lambat. Bagi persediaan guru ialah buku teks, buku rujukan, lembaran kerja, gambar rajah dan video penerangan mengenai sistem otot. Manakala untuk persediaan pelajar pula ialah buku teks, buku rujukan,
buku catatan dan alat tulis yang secukupnya. Okey, kita teruskan kepada fasa yang pertama iaitu fasa pengenalan. Set induksi. Murid perlu meneka apakah yang akan berlaku kepada otot ketika melakukan aktiviti yang dipaparkan oleh guru. Tayangan video yang berdurasi selama 1 minit 46 saat akan ditayangkan kepada murid. Aktiviti ini adalah untuk memberi pembayang atau gambaran kasar kepada murid berkenaan tajuk yang akan dipelajari oleh murid iaitu sistem otot dan rangka. Okey, kita teruskan lagi kepada organisasi kelas. Organisasi guru, saya akan menunjukkan 3 jenis video aktiviti senaman yang mewakili setiap penguncupan otot. Video pertama ialah video aktiviti squat yang mewakili penguncupan otot jenis isotonik. Manakala video yang kedua ialah video yang menayangkan aktiviti wall sit yang mewakili penguncupan otot jenis isometrik. Manakala video yang ketiga ialah video yang menayangkan aktiviti cycling yang mewakili penguncupan otot jenis isokinetik. Untuk organisasi murid perlu meneka perkara yang akan berlaku ketika melakukan aktiviti tersebut. Okey, untuk penilaian, murid akan menimbulkan semangat ingin tahu tentang topik yang akan dipelajari pada hari tersebut dan murid berazam untuk menguasai keseluruhan topik baru. Selain itu, murid juga dapat menambah ilmu baru mengenai otot-otot yang terlibat dalam melakukan aktiviti fizikal. Untuk alat bantu mengajar, yang pertama ialah tayangan video YouTube, yang kedua ialah internet, manakala yang ketiga ialah komputer riba, yang keempat ialah alat tulis yang lengkap, manakala yang kelima ialah buku teks sains dan buku rujukan anatomi dan fisiologi manusia. Okey, kita teruskan lagi kepada fasa perkembangan. Okey, untuk aktiviti yang pertama ialah aktiviti peta Eyting. Okey, untuk maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah tentang lekatan otot iaitu lekatan proksimal dan lekatan distal. Okey, organisasi kelas, organisasi guru. Saya akan menggunakan slide PowerPoint untuk menerangkan topik ini kepada murid. Saya juga akan memberikan tugasan secara berkumpulan. Sebelum aktiviti berlangsung, saya akan memberikan kertas A4 dan pen marker kepada setiap kumpulan untuk membina peta Eyting berkaitan lekatan otot. Ini membantu saya untuk mengesan sejauh mana tahap pemahaman murid dan fokus semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Saya akan memberikan nota tentang lekatan proksimal dan lekatan distal untuk dijadikan sebagai rujukan. Saya juga akan memantau aktiviti murid-murid. Aktiviti ini adalah untuk mengenal pasti lekatan proksimal dan lekatan distal. Manakala untuk organisasi murid pula ialah murid akan berada dalam kumpulan masing-masing. Setiap kumpulan sekurang-kurangnya memiliki 2 keping kertas A4 untuk membina peta minda. Murid perlu bekerjasama membina peta Eyting berkaitan lekatan otot. Setiap kumpulan perlu membentangkan peta minda tersebut di dalam kelas dan murid-murid boleh mengemukakan soalan kepada kumpulan yang membentang. Untuk penilaian pula, murid dapat membina peta Eyting dengan baik dan berjaya membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Soalan yang dikemukakan oleh murid lain dapat dijawab dengan tepat. Selain itu, kerjasama dan toleransi turut dapat dipupuk dalam kalangan murid ketika menyiapkan tugasan yang diberi. Untuk alat bantuan mengajar, yang pertama ialah pen marker, internet, slide PowerPoint dan buku teks sains sukan tingkatan 4. Seterusnya ialah aktiviti 2 iaitu showdown. Maklumat pengajaran dan pembelajaran adalah tentang interaksi otot-otot dalam pergerakan rangka iaitu 3.6.1 iaitu saling tindakan otot-otot, agonis, otot antagonis dan otot sinergis. Dan peranan otot dalam pergerakan. Untuk organisasi kelas pula ialah bagi organisasi guru,
Saya akan membahagikan murid kepada 9 kumpulan yang terdiri daripada 3 orang murid sahaja dalam satu kumpulan. Saya juga akan mengedarkan kertas rajah fasa siku fleksi yang tidak dilabelkan. Saya akan meminta murid berbincang dan melabelkan setiap bahagian fasa siku fleksi tersebut dan menyatakan tindakan otot agonis, antagonis dan sinergis yang terlibat. Untuk organisasi murid pula ialah murid akan berada di dalam kumpulan masing-masing setelah selesai pembahagian kumpulan. Murid juga akan menerima kertas rajah fasa siku fleksi yang tidak dilabelkan oleh guru. Murid perlu menyatakan tindakan otot agonis, antagonis dan sinergis yang terlibat dalam fasa siku fleksi. Bagi bahagian penilaian, murid berjaya melabelkan otot-otot yang terlibat dalam melakukan fasa siku fleksi dengan betul. Selain itu, murid juga berjaya melabelkan nama-nama otot yang terdapat di bahagian lengan serta menghafalnya tanpa melihat buku rujukan dan buku teks. Alat bantuan pengajar pula ialah slide PowerPoint, komputer riba, buku teks sains sukan tingkatan 4, kertas A4 dan alat tulis. Untuk aktiviti 3 ialah aktiviti Stay Stray. Maklumat pengajaran dan pembelajaran ialah pengucupan otot rangka iaitu jenis-jenis pengucupan otot isometrik, otot isotonik dan otot isokinetik. Okey, untuk organisasi kelas, kita pergi ke organisasi guru terlebih dahulu. Saya akan membahagikan murid kepada 3 kumpulan dan setiap kumpulan mempunyai tugasan yang berbeza. Saya akan meminta pelajar menghasilkan slide PowerPoint mengikut kreativiti mereka berdasarkan tajuk yang diberi. Penggunaan gambar serta video sangat digalakkan di dalam slide mereka. Saya akan memastikan setiap kumpulan perlu memiliki sebuah komputer riba untuk pembentangan. Saya akan memberikan masa selama 20 minit untuk sesi pembentangan dan 5 hingga 10 minit untuk sesi soal jawab. Organisasi murid. 2 orang murid berada di stesen sendiri untuk menyambut kedatangan rakan daripada kumpulan lain dan membentangkan slide PowerPoint menggunakan komputer riba berdasarkan tajuk yang diberi. Ahli yang lain bergerak ke stesen kumpulan lain untuk mendengar pembentangan kumpulan lain. Aktiviti ini bermula di stesen 1 dan berakhir di stesen 3. Murid perlu fokus dan mencatatkan nota atau fakta penting dalam buku nota masing-masing semasa pembentangan berlangsung. Setiap kumpulan perlu menyediakan beberapa soalan berkaitan tajuk yang dibincangkan. Ahli akan berkongsi nota ringkas dan ilmu baru yang mereka perolehi kepada murid yang membentang. Untuk penilaian, murid berjaya menghasilkan slide PowerPoint yang menarik dan kreatif. Penghasilan slide PowerPoint yang cantik turut berjaya menarik perhatian rakan-rakan lain untuk pelajari tentang tajuk yang dibentang oleh pembentang. Oleh itu, sesi soal jawab juga berjalan dengan lancar kerana soalan yang diberikan kepada pembentang dapat dijawab dengan baik. Untuk alat bantuan mengajar ialah buku teks sains sukan tingkatan 4, pen dan pensel dan komputer riba. Seterusnya kita teruskan lagi dengan aktiviti 4 iaitu Mesh Mind. Maklumat pengajaran dan pembelajaran ialah contoh-contoh pergerakan yang melibatkan setiap jenis pengucupan otot rangka iaitu hal laju pengucupan sama ada sentak cepat ataupun sentak lambat. Untuk organisasi kelas, kita pergi terlebih dahulu kepada organisasi guru. Saya akan meminta murid untuk membentuk 6 kumpulan yang terdiri daripada 4 orang bagi setiap kumpulan. Saya akan mengarahkan untuk setiap 2 orang ahli kumpulan mencari pasangan masing-masing. Saya akan memberikan kad manila untuk memisahkan mereka dan saya akan mengarahkan murid 1 untuk meneka gambar sama ada gambar yang ada pada murid 2 itu gambar hal laju pengucupan sentak cepat ataupun gambar hal laju pengucupan sentak lambat. Murid 1 tidak dibenarkan untuk melihat gambar yang ada pada murid 2. Manakala untuk organisasi murid pula, murid akan berada di dalam kumpulan masing-masing setelah selesai pembahagian kumpulan. Murid diminta untuk memilih pasangan masing-masing. Manila kad diberikan kepada murid untuk memisahkan antara pasangan mereka. Murid 1 perlu meneka gambar yang ada pada murid 2 sama ada gambar itu gambar hal laju pengucupan sentak cepat ataupun gambar hal laju pengucupan sentak lambat.
murid 1 tidak dibenarkan untuk melihat gambar yang ada pada murid 2. Untuk bahagian penilaian, murid dapat lebih memahami dan mengingat jenis fiber otot yang mempengaruhi hal laju pengucupan dengan lebih menarik. Murid dapat memberi kerjasama yang memuaskan dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Untuk alat bantuan mengajar pula ialah komputer riba, Manila Card, buku teks, sains sukan di kata 4 dan alat tulis. Untuk bahagian 3 iaitu bahagian penilaian, aktiviti pertama yang dilakukan ialah aktiviti World Wall yang dilakukan secara online. Saya menggunakan aplikasi World Wall sebagai penilaian mengenai tentang sistem otot dan rangka. Murid-murid diminta untuk membuat ulang kaji tentang topik yang telah dipelajari sebelum menjawab soalan kuis. Murid perlu mengakses laman web World Wall melalui laman seseorang dan menjawab 6 soalan yang diberi. Guru dapat menilai tahap kefahaman murid dalam topik sistem otot dan rangka. Manakala untuk aktiviti kedua pula ialah aktiviti yang dijalankan secara offline, iaitu guru akan mengedarkan helaian soalan berkaitan sistem otot dan rangka kepada pelajar dan guru akan menetapkan masa selama 15 minit untuk pelajar menyiapkan soalan. Okey, kita ke bahagian penutup. Komponen dan kriteria kemahiran penutup. Berkaitan kognitif, yang pertama membuat rumusan melalui kuis interaktif yang dibuat melalui aplikasi Kahoot. Saya dapat membuat penilaian mengenai tahap kefahaman murid-murid dalam topik sistem otot rangka yang diajar. Yang kedua ialah mengulang kaji isi-isi penting. Saya akan bersoal jawab dengan murid-murid mengenai aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang telah dijalankan pada hari tersebut. Yang ketiga ialah menjalankan aktiviti penilaian. Murid dapat dikelaskan kepada 3 tahap, iaitu memuaskan, tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan melalui aktiviti Kahoot dan penilaian reflektif yang dibuat sebelum kelas tamat. Manakala yang keempat ialah mencadangkan aktiviti susulan. Aktiviti susulan akan dilakukan kepada murid-murid yang tidak dapat menguasai sepenuhnya pembelajaran melalui nota-nota tambahan. Dan yang kelima ialah menjalankan aktiviti pengukuhan. Berkaitan sosial, yang pertama ialah menimbulkan perasaan pencapaian pelajar. Saya akan membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Hal ini dikatakan demikian kerana kerja berkumpulan akan memberi murid peranan yang dapat mempelbagaikan kelebihan mereka dengan sepenuhnya. Yang kedua ialah memberi peneguhan positif. Saya akan memberi ganjaran kepada murid yang memperolehi markah yang tinggi dalam menjawab soalan di aplikasi Kahoot. Manakala yang ketiga ialah mewujudkan perasaan ingin tahu. Saya akan menjalankan sesi soal jawab untuk mengawal pemikiran para pelajar agar mereka dapat berfikir secara kreatif dan kreatif. Yang keempat ialah memotivasikan perasaan ingin belajar. Saya akan memberi nasihat dan motivasi kepada semua murid untuk meningkatkan semangat belajar dalam diri. Manakala yang kelima ialah mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang. Saya akan menerangkan terlebih dahulu secara ringkas tentang topik dan tajuk yang akan datang kepada murid-murid dan mengarahkan mereka untuk membaca dan memahami terlebih dahulu perkara tersebut sebelum bermulanya kelas yang berikutnya. Okey, kita teruskan dengan bahagian yang kelima, iaitu refleksi. Yang pertama ialah kekuatan. Murid-murid menunjukkan reaksi yang gembira sepanjang menjalani aktiviti pengajaran dan pembelajaran kerana bahan bantu mengajar dapat menarik minat mereka. Murid-murid akan mudah faham apabila aktiviti yang dijalankan dapat menarik minat dan perhatian mereka. Yang kedua ialah kelemahan. Melalui aktiviti yang dilaksanakan, terdapat seorang murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung oleh kerana dia tidak dapat mencapai rangkaian internet yang baik di kawasan rumahnya. Dan yang ketiga ialah penambahbaikan. Pendidik akan merakamkan segala aktiviti pembelajaran dan
pengajaran serta memberi lembaran kerja kepada murid tersebut supaya dia tidak ketinggalan dengan pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan.